اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب. Semua orang nak kebaikan yang banyak, tapi dia salah tafsir, salah faham. Akhirnya bukan kebaikan yang banyak dia dapat, musibah yang banyak. Sebab salah definisi kebaikan tu. Jadi kita nak faham sebenarnya apa makna hikmah ni. Ya Allah janji kalau dia dapat, dia akan dapat kebaikan yang banyak. Hikmah ialah sesuatu yang menghalang seseorang daripada dia melakukan perkara yang salah dan merugikannya. Makna apa? Kalau dia ada hikmah, dia akan sentiasa buat benda yang betul dan tak rugi. Itu hikmah. Kalau asyik buat salah, dia tak ada hikmah. Asyik buat je rugi. Buat je rugi. Dia memang tak bijak. Sebab tu ada ulama mentafsirkan hikmah ialah salah satu makna dia an-nubuwah, kenabian. Semua para nabi ada hikmah. Sebab tu orang paling cerdik para nabi. Ada tak nabi buat salah? Tak ada, sebab dia ada hikmah. Dia ada sesuatu yang menghalang dia, yang mengawal dia daripada buat benda yang salah. Yang kedua, ada ulama menterjemah dia at-tafaqquh fid din. Hikmah makna tafaqquh fid din, salah satunya pendapat Imam Malik. Imam Malik kata hikmah yang Allah bagi dan bila dapat khairan katsira ialah kefahaman yang mendalam dalam agama. Nabi doa pada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Bukan setakat ilmu, kefahaman yang mendalam dalam agama. Sebab tu orang yang kalau faham agama, dia akan buat benda yang penting, benda yang besar pahalanya. Benda remeh-temeh dia tak akan buat sebab dia ada hikmah, kebijaksanaan. Nabi kata apa dalam satu hadis? Man yuridillahu, siapa yang Allah nak bihi dengan orang tu khaira. Allah nak orang tu baik dan dapat khairan katsira, dapat kebaikan yang banyak. Allah bagi apa? Yufaqihu. Allah bagi dia faham agama yang mendalam. Maknanya apa tu? Itulah hikmah. Sebab tu Allah kata siapa diberi hikmah, dia dapat kebaikan yang banyak. Dan sebab itulah doa Nabi pada Abdullah bin Abbas, jadilah sepupu aku orang yang faham Al-Quran, orang yang ada hikmah. Sampai hari ini dan sampai kiamat nanti, orang dapat tak ilmu daripada Abdullah bin Abbas. Setiap kali kita ambil ilmu dia, pendapat dia dalam tafsir, dia dapat tak pahala? Berapa banyak pahala dia? Itulah khairan katsira. Nabi Muhammad, Allah bagi apa pada Nabi Muhammad? Harta tak? Dia anak yatim, miskin. Tapi Allah bagi yang lebih mahal daripada harta. Lebih mahal daripada ada mak bapak. Apa dia? Al-Quran. Tafaqquh fid din tu Quran lah. Tadabbur Al-Quran. Sebab itulah bila Nabi dapat tafaqquh fid din, tadabbur Al-Quran, Nabi dapat hikmah. Apa yang Allah bagi pada Nabi? Dan kat dunia, Allah kata apa dalam surah ni? Surah Ad-Duha. Pastilah akhirat lebih baik untuk kamu daripada dunia. Satu Allah bagi. Allah akan bagi pada engkau dan engkau akan reda. Bagi apa? Khairan katsira. Lepas tu Allah detailkan. Ya Allah bagi pada Nabi kat dunia. Hasil daripada hikmah. Bukankah kamu anak yatim? Aku lindungi. Tengok. Yang kedua, Allah dapati engkau dalam kebingungan. Allah yang bagi petunjuk. Yang ketiga, Allah dapati engkau dalam ailah miskin. Papa kedana. Fa'aghna, Allah kayakan kamu. Dengan datangkan Khadijah, dengan Abu Bakarnya, dengan harta perangnya. Ya Allah, hikmah masa kat dunia. Yang ketiga, khasyatullah. Hikmah ialah takut kepada Allah. Sebenarnya tiga-tiga ni ada kaitan. Dia tak mungkin jadi Nabi melainkan dia faham agama. Dia tak mungkin faham agama mesti dia takut pada Allah. Sebab tu Allah kata innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah hanya ulama. Ulama yang mana? Yang diberi hikmah. Dan supaya nampak lebih jelas apa itu hikmah, Allah sebut dalam Quran. Dia bukan Nabi. Dia bukan orang hebat. Orang biasa je. Allah angkat dia, Allah rakam kisah dia dalam Quran dan Allah namakan surah tu surah dia. Hebat Luqman sebab apa? Hikmah. Tengok Allah bagi pada orang yang dia sayang, Allah tak bagi harta. Tapi Allah bagi pada Qarun apa dia? Kunuz, harta yang bertimbung. Allah bagi pada Fir'aun apa dia? Kuasa. Allah bagi pada Luqman al-hikmah. Hikmah yang Allah bagi pada Luqman ataupun bijaknya Luqman ialah dia didik anak dia menjadi hamba Allah, bukan hamba manusia. Sebab tu asas mendidik anak yang dilakukan oleh Luqman apa dah? Ya bunayya la tusyrik billah. Kenal Allah, tauhidkan Allah dan jangan syirik. Itu hikmah yang paling asas.
Orang yang ada hikmah, ini tanda-tanda dia, iaitu kenal Tuhan, jangan syirik. Kalau kamu syirik pada Allah, tak ada guna kekayaan ke, kuasa kamu berpuluh tahun ke, semua sia-sia, semua hancur. Itu hikmah Luqman. Yang kedua, dia ajar pada anak dia pada buat baik pada mak bapak. Orang yang kedua yang banyak berjasa pada kita setelah Tuhan pencipta. Yang kedua lepas tu apa dia? Wajib buat baik pada mak bapak. Tetapi dalam masa sama, Allah bagi tahu kepada Luqman, anak ni kalau mak bapak pula jahat ataupun kufur, suruh anak buat jahat, Luqman nasihat apa? Jangan taat, tapi wajib buat baik pada mak bapak. Dia tetap ada jasa walaupun dia jahat ataupun dia kafir. Yang ketiga, Luqman suruh apa? Luqman ajar satu lagi akidah, iaitu, wahai anakku, kalau ada satu kebaikan ataupun kejahatan yang kamu buat dan sebesar zarah, dan kejahatan ataupun kebaikan itu yang sebesar zarah duduk kat mana? Dalam batu. Kamu tak tahu, kamu lupa. Ataupun kebaikan yang halus itu ada di langit, ataupun ada dalam bumi. Kecil je kejahatan yang kamu buat, Allah akan bawa di akhirat besok. Kamu tak akan terlepas walaupun sebesar zarah. Yang keempat, Luqman ajar apa? Ya bunayya aqimis salat, dirikan salat. Tengok hikmah bijaknya Luqman tak suruh anak dia salat yang pertama, tak. Betulkan akidah, kenal Tuhan dulu, takut pada Allah, dah kenal Allah, dah cinta Allah, salat jadi mudah. Kita tak ada hikmah, sebab tu kita yang pertama kita suruh anak apa? Solat. Dalam keadaan anak kita tak kenal Allah, dalam keadaan anak kita syirik pada Allah, kita paksa dia solat. Kita tidak ada hikmah. Lepas Luqman suruh anak dia solat, yang kelima, lepas dirikan solat, wa'mur bil ma'ruf, suruh orang ramai benda yang ma'ruf, wanha anil munkar, dan cegah orang ramai daripada munkar. Lepas tu wasbir, sabar. Maknanya Luqman sedia tak pekerjaan untuk anaknya? Ya, tapi pekerjaan apa? Pekerjaan yang terbaik di sisi Allah. Lepas salat, kamu dah ada kerja. Apa dah? Kerja para nabi. Berdakwah. Dan bila kamu buat kerja para nabi, kamu ada ujian. Sabar. Hebat tak Luqman? Kisah Luqman mendidik anak, Allah rakam dalam Al-Quran, dan Allah namakan surah itu surah Luqman. Kehebatan dia sebab Luqman diberi al-hikmah. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم